Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Suzana binti Abdul Latif, Guru Besar SK Puchong Utama 2. Yang dihormati Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Zaidi bin Abu, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Faizal bin Abdul Rahman, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dihormati Puan Rajaswari, anak perempuan Govinda Sami, Penolong Kanan Petang, guru-guru serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana masih lagi dapat bersama-sama melaksanakan perhimpunan rasmi pada hari ini. Bagi memberkati majlis perhimpunan kita pada petang ini, dijemput Saudara Muhammad Zaikri Lubawi bin Zainuddin untuk bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat-Mu dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi perjuangan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kami kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Zaikri Lubawi bin Zainuddin atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan ikrar yang akan disampaikan oleh Saudara Ainul Mirzaini Kif bin Ainul Aizur Rahman. Majlis mempersilakan. Bahawa kami, murid-murid Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 2, berikrar dan berjanji akan menumpukan taat dan setia kami kepada peraturan sekolah, patuh kepada ajaran dan nasihat guru, meningkatkan prestasi akademi dan wakil-wakil kelab, memelihara dan menarunkan nama baik sekolah, berdisiplin dan berwawasan. Bahawa kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Ainul Mirzaini Kif bin Ainul Aizur Rahman atas bacaan ikrar itu tadi. Seterusnya diminta semua murid dan guru untuk bersedia bersama-sama menyanyikan 3 buah lagu, iaitu lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah.
Seterusnya, cikgu akan memperkenalkan guru-guru yang akan bertugas pada minggu ini. Baiklah, tema pada minggu ini adalah kasih sayang sesama manusia. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah suatu sifat saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan seperti menyayangi diri kita sendiri dengan hati yang luhur. Baik, bagaimanakah cara untuk berkasih sayang sesama manusia? Kita telah diajar sejak dari kecil lagi untuk menyayangi ibu bapa, ahli keluarga, jiran-jiran, guru, rakan-rakan dan saudara mara. Namun, kita juga perlu menunjukkan kasih sayang kepada orang yang kita tidak kenali, seperti orang awam, orang kurang upaya, orang yang meminta sedekah, ya, dan kita perlulah berkasih sayang tanpa mengira, tanpa membezakan agama, bangsa, budaya dan adat. Baik, bagaimanakah cara untuk kita menunjukkan, membuktikan kasih sayang kepada sesama manusia? Okay, yang pertama, kita hulurkanlah bantuan kepada insan yang memerlukan dengan seikhlas hati. Lihat orang sekeliling kita. Mungkin ada jiran atau saudara mara kita yang dalam kesusahan, terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini. Ramai yang telah hilang punca pendapatan sehingga tidak mampu untuk membeli makanan. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai insan yang mengenali mereka ataupun tidak mengenali mereka, perlu menghulurkan bantuan seikhlas hati. Okey, begitu juga jika kita bertemu orang yang meminta sedekah, kita perlu hulurkan sesuatu mengikut kemampuan diri. Kerana itu juga bukti kasih sayang kita kepada sesama manusia. Paling kurang, kita perlu doakan kebaikan kepadanya dan jangan pula kita menghinanya. Begitu juga jika kita bertemu dengan anak yatim. Okay, anak yatim ni mereka telah kehilangan ibu atau bapa atau telah kehilangan kedua-duanya sekali. Anak yatim piatu. Jadi mereka perlu menumpang kasih sayang daripada orang lain. Jangan kita abaikan nasib mereka dan jangan pula kita menyakiti anak yatim. Baiklah semua. Contoh lain untuk berkasih sayang sesama manusia adalah misalnya kita pergi ke tandas awam. Okay? Kita perlu menjaga kebersihan tandas awam. Kerana apa? Kerana tandas awam itu digunakan untuk semua pengguna-pengguna lain. Jadi kita kena bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan tandas tersebut. Okay? Kemudian, begitu juga kalau kita berada di restoran. Jangan pula merokok ataupun membuat bising semasa di restoran. Kerana apa? Kerana kita akan mengganggu orang-orang yang sedang makan. Apatah lagi jika ada kanak-kanak atau bayi. Sangat berbahaya sekiranya kita merokok. Okey, itu juga adalah bukti kita berkasih sayang sesama manusia. Okey, kita menghormati dan menyantuni orang lain. Okey, selain itu, kita juga sebagai manusia perlu memupuk rasa kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain. Tidak kiralah
berbeza agama, berbeza suku ataupun berbeza golongan, warna kulit, kedudukan sosial, miskin atau kaya ataupun tua dan muda. Yang tua kita hormati, yang muda kita kasihi. Baiklah murid-murid, itu saja untuk minggu ini. Cikgu harap semua warga SK Puchong Utama 2 dapat memupuk dan menanam sikap kasih sayang sesama manusia dengan baik. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, dipersilakan Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran SK Puchong Utama 2 untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Suzana binti Abdul Latif, Guru Besar SK Puchong Utama 2, Barisan Pentadbir SK Puchong Utama 2, yang dihormati guru-guru, warga kerja, seterusnya murid-murid serta para ibu bapa yang dihormati sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, Isnin 2 Ogos 2021, kita semua diberikan sekali lagi kesempatan, kesihatan untuk bersama-sama dalam perhimpunan rasmi yang diadakan secara maya ini. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua yang sudi bersama-sama, dan juga tidak lupa ucapan terima kasih dan tahniah kepada jawatankuasa atau guru bertugas pada minggu ini atas kerjasama dan juga hasil kerja yang sangat baik ini. Baiklah, kepada semua guru dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian, keadaan di negara kita masih lagi dalam keadaan pandemik, dan ketika ini jumlah pesakit dan juga jumlah kematian bagi COVID-19 ini terlalu tinggi. Dan atas sebab itulah sekali lagi saya menyeru diri saya sendiri dan juga semua guru dan murid agar sentiasa memastikan keselamatan diri dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, kita berdoa agar COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita semua dapat kembali bersekolah seperti biasa. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sepanjang pandemik ini kita adakan kelas-kelas PDPR secara maya. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh cikgu dan juga barisan pentadbir yang lain, bahawa kehadiran PDPR kita adalah tidak begitu memuaskan. Walau bagaimanapun, kami amat memahami situasi yang sedang dihadapi oleh para ibu bapa dan juga murid-murid sekalian. Baiklah, ada beberapa perkara yang cikgu ingin jelaskan pada hari ini. Perkara yang pertama ialah untuk makluman semua murid bahawa unit kurikulum telah pun mengadakan satu pengiktirafan atau penghargaan kepada murid-murid yang telah menyertai kelas-kelas PDPR yang dijalankan sepanjang bulan. Okey, untuk makluman semua, kalau telah pun ketahui ataupun yang belum ketahui bahawa unit kita atau unit kurikulum ini akan memberikan sijil dan juga hadiah misteri kepada dua kategori utama, iaitu kehadiran kelas PDPR yang tertinggi, iaitu melibatkan dua orang penerima bagi setiap kelas dan juga 10 murid yang aktif dalam kehadiran PDPR. Okay, 10 orang kita akan pilih. Jadi bagi hadiah yang tertinggi itu, untuk kehadiran kelas tertinggi bagi setiap kelas, 2 orang murid itu kita akan berikan hadiah misteri dan juga sijil penghargaan. Manakala 10 murid yang menghadiri secara aktif aktiviti PDPR ini, kita juga akan berikan sijil penghargaan. Pada masa yang sama, di akhir PDPR ini, kita akan menilai jumlah kehadiran yang tertinggi bagi setiap kelas, dan kita akan berikan hadiah misteri juga kepada kelas-kelas yang berjaya mencapai kehadiran PDPR yang tertinggi. Okey, jadi ini sebagai satu inisiatif kita untuk menggalakkan kehadiran murid-murid ke dalam kelas PDPR. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Zaidi, bahawa murid-murid boleh berkongsi ataupun menghantar
aktiviti ataupun aktiviti nilai murni yang telah dilakukan di sekolah. Jadi cikgu menggalakkan dan menyuruh semua murid untuk melibatkan diri dengan membuat penghantaran kepada guru kelas tentang aktiviti atau nilai murni yang telah dilakukan di rumah sepanjang PDPR ini. Jadi cikgu harap dengan adanya perkongsian itu kita dapat mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid semasa di rumah. Jadi cikgu harap semua murid dapat berkongsi kerana kami percaya bahawa semua murid telah melakukan aktiviti-aktiviti ataupun nilai-nilai murni semasa berada di rumah. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah cikgu ingin memberi pesanan kepada tahun 6 bahawa satu modul pembelajaran akan dihantar kepada murid-murid tahun 6. Bukan maksud cikgu dihantar ke rumah, tetapi maksud cikgu pihak sekolah dan juga PPD telah menyediakan modul pembelajaran untuk tahun 6 yang kita akan edarkan dalam masa yang terdekat. Jadi cikgu harap murid-murid tahun 6 dan juga para ibu bapa bersiap sedialah. Kita akan memberikan makluman dari semasa ke semasa tentang pengedaran modul pembelajaran ini yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan juga pihak PPD. Jadi dengan adanya modul ini, cikgu harap murid-murid tahun 6 akan ada bahan untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat yang cikgu ingin ingatkan semua orang ialah dalam kehidupan kita seharian ini, selain daripada kita menjaga kesihatan, kita juga perlu menjaga emosi. Kita juga perlu menjaga emosi. Apa maksud menjaga emosi? Okey, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan pandemik ini, kita faham bahawa situasinya adalah tidak sama seperti sebelum ini. Mungkin sebelum ini kita biasa dapat makan secara besar-besaran bersama keluarga dan sebagainya. Namun kebelakangan ini keadaan ekonomi tidak begitu baik dan kemungkinan memberi kesan kepada semua ibu bapa. Jadi cikgu harap murid-murid tolong jangan berikan apa-apa tekanan kepada ibu bapa. Sebaliknya kita hendaklah sentiasa memberikan sokongan, dorongan kepada ibu bapa kita agar emosi dan juga mental kita semua dalam keadaan yang stabil. Baik. Perkara yang kelima, untuk makluman semua murid, kita juga mendapat perkabaran yang mendukacitakan. Ramai dalam kalangan murid-murid kita yang telah kehilangan ahli keluarga akibat COVID-19 ini. Dan kita mendoakan agar arwah ibu bapa atau adik-beradik yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman di syurga kelak, ya Allah. Okey, jadi cikgu sangat-sangat berharap kita semua menjaga kesihatan masing-masing dan tidak berputus asa. Pada masa yang sama kita teruskan berdoa agar COVID-19 ini segera dihapuskan dan diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Jadi kepada keluarga atau murid yang terkesan dengan pemergian insan-insan tersayang, cikgu harap tabah, bersabar menghadapi ujian yang besar ini. Cikgu faham dan kita sentiasa mendoakan agar roh mereka dirahmati dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Baiklah murid-murid sekalian, cikgu rasa setakat itu sahaja ucapan cikgu. Sebelum cikgu akhiri ucapan cikgu, sekali lagi cikgu nak tegaskan, murid-murid jaga SOP, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Pada masa yang sama, jangan lupa masuk kelas PDPR. Kalau tak dapat secara online, buat secara offline. Walaupun kemungkinan awak tak dapat buat pada hari tersebut, awak boleh buat pada hari yang berikutnya. Tak ada masalah. Yang penting, ilmu yang disampaikan oleh guru-guru dapat dicapai oleh murid-murid. Ya, jangan putus asa, jangan lemahkan diri awak. Kuatkan semangat, kita belajar dan terus belajar. Dan kita berdoa agar satu hari nanti kita dapat berkumpul dalam kelas dan menjalani aktiviti pembelajaran dengan seronok, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Yusof di atas ucapan itu tadi. Dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis perhimpunan selesai.